اللهم صل على اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji-pujian hanya layak untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki segalanya, zat yang telah memberi kepada kita pinjaman apa yang kita ada. Salawat dan salam untuk junjungan mulia kekasih Allah, kekasih kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap daripada kita diberi peluang untuk beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak insya-Allah. Pada malam ini kita nak membicarakan berkenaan tentang sirah nabawiyah daripada kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dan kita nak melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram. Lalu kita alhamdulillah dah masuk pada bulan Muharram, dan ianya dikenali juga dengan panggilan bulan hijrah, dipanggil dengan bulan hijrah. Maka Umar bin Khattab sebagai orang yang pertama yang mengasaskan perkiraan tahun kalender hijrah, beliau menegaskan supaya manusia dengan semangat hijrah membawa perubahan dalam diri sebagaimana Islam dibawa perubahan yang besar apabila berlakunya hijrah. Maka kalender hijrah mula diperkenalkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada tarikh 20 Jamadil Akhir tahun yang ke-17 hijrah, 6 tahun lebih selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mula-mula mengasaskan kalender dan perkiraan tahun diambil daripada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Maka kita pun nak mengambil semangat tersebut dengan kita melakukan hijrah. Hijrah yang paling kurang adalah dengan kita meninggalkan maksiat dan dosa. Sabda Nabi SAW dalam hadis, wal muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu anhu, apabila dia boleh berhijrah meninggalkan maksiat dan dosa. Dan sebenarnya itu hijrah yang paling susah, nak tinggalkan maksiat dan dosa. Bayangkan ada sebahagian dosa yang dah menjadi sebati dalam hidup, dalam kehidupan seharian. Maka hijrah yang paling susah sebenarnya adalah nak meninggalkan maksiat dan dosa. Okey, pada hari ini kita nak membicarakan tentang peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang kita berada, bulan yang pertama. Maka dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ditulis bahawa antara peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram, selain daripada kita biasa dengar dalam hadis yang berlaku pada 10 Muharram, adalah peristiwa di mana Nabi Musa diselamatkan daripada Fir'aun. Antara yang berlaku pada bulan Muharram adalah pembunuhan cucu Nabi Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Namun yang kita nak kongsikan di sini adalah peristiwa peperangan Khaybar yang berlaku pada bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah berlakulah peperangan Khaybar. Maka Khaybar
Kemungkinan kebanyakan kita yang pergi umrah tak sempat nak ziarah sebab dia jauh. Tapi kalaulah kita pergi dan kita merenung macam mana Nabi boleh menang dalam peperangan Khaybar, maka di situ menunjukkan kepada dahsyatnya taktikal perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Khaybar ni dia bukan kubu biasa, kubu yang dibina di atas bukit. Bukit tu tinggi, kita boleh nampak. Kalau kita pergi Khaybar, kita boleh nampak kubu dia daripada jauh. Lalu dia berada di atas bukit dan dia ada banyak kubu, dia bukan satu. Lalu dia ada banyak kubu. Maka kubu-kubu ini dibina di atas bukit. Nak masuk ke kubu tersebut dah susah sebab dia hanya ada satu laluan. Dan orang-orang Yahudi, mereka telah ada sistem yang mana mereka tak payah keluar daripada kubu walaupun mereka dikepung untuk tempoh beberapa bulan sekalipun. Mereka dah ada tanaman kurma di dalam kubu mereka. Mereka dah ada sistem pertahanan yang ampuh. Tetapi Nabi SAW menang besar di dalam peperangan Khaybar, sehingga akhirnya orang Yahudi terpaksa meminta belas kasih Nabi agar mereka diizinkan terus untuk tinggal di Khaybar sampailah tiba waktu Nabi nak halau mereka daripada Khaybar. Dan Nabi pun bila fikirkan balik, tak ada para sahabat yang nak duduk kat Khaybar waktu itu, sementara Khaybar mempunyai hasil tanaman kurma yang banyak. Maka Nabi bersetuju dan pada waktu itu Nabi biarkan mereka kekal di Khaybar dengan syarat hasil tanaman akan diberikan dua. Dan bila pada zaman Umar bin Khattab aktifkan klausa tersebut dan Umar bin Khattab halau mereka dan suruh mereka keluar daripada Khaybar mengikut perjanjian yang mereka telah buat dengan Nabi apabila mereka kalah dalam peperangan Khaybar. Kalaulah ikut mana-mana pemimpin, mereka dah halau, bahkan mungkin bunuh orang Yahudi. Tetapi ihsan Nabi SAW, Nabi izinkan mereka untuk tinggal di situ walaupun selepas mereka cuba meracun dan membunuh Nabi. Itu pemaafnya Nabi. Nabi dah izin mereka tinggal kat Khaybar, mereka siapkan hidangan, mereka racun Nabi SAW. Tetap Nabi menepati janji dan Nabi tidak melakukan apa-apa kepada mereka kecuali orang yang meletakkan racun tersebut dijatuhkan hukuman mati kerana racun tersebut telah membunuh seorang sahabat Nabi SAW yang makan racun tersebut. Tapi kalaulah contohnya kita diberi kuasa, maka orang yang kita tak suka pasti kita akan ambil tindakan. Tapi berbeza dengan Nabi SAW. Maka kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, Khaybar merupakan kota yang mempunyai banyak kubu. Dan dia memang banyak kubu. Dalam sirah sendiri dinukilkan bagaimana Sayyidina Ali telah menawan beberapa kubu. Sayyidina Ali yang telah menawan kebanyakan kubu-kubu yang berada di Khaybar. Kata penulis buku, jarak di antara Khaybar dengan Madinah lebih kurang 60 ke 80 batu. Dan Khaybar dikenali sebagai satu tempat yang subur dengan tanaman. Sebab itu bila orang-orang Yahudi, kata para ulama sirah, bila mereka tinggalkan Syam, bila mereka dihalau keluar dan kalah dalam peperangan, dan mereka dihalau keluar daripada Syam, daripada mana tempat mereka berada, kan orang Yahudi ini adalah anak kepada Nabi Allah Yaqub. Dan Nabi Allah Yaqub berasal daripada Iraq, berasal daripada Iraq. Dan apabila Nabi Yusuf menjadi pemerintah Mesir, maka dia telah bawa seluruh keluarganya untuk datang ke Mesir. Maka semenjak itu mereka tinggal di Mesir, sehinggalah apabila mereka kufur nikmat, tak menghargai nikmat, maka Fir'aun telah menjadikan mereka umpama hamba. Fir'aun jadikan mereka umpama hamba dan mereka diperlakukan teruk di negeri Mesir, sehinggalah Allah berikan kemenangan kepada mereka dan sebagainya ketika mana Nabi Allah Musa datang dan membawa mereka daripada penghambaan dan mereka diberikan kemenangan. Maka
salah satu peristiwa pernah berlaku, mereka kalah dalam peperangan melawan Bukhti Nasar, dan mereka telah mula masuk ke tanah Arab. Antara sebab mereka masuk ke tanah Arab, sebab mereka nak mencari Nabi yang terakhir. Mereka nak mencari Nabi yang terakhir. Maka dalam kitab mereka menyebut Nabi terakhir akan muncul dekat tempat di mana banyaknya tanaman kurma. Maka sebab itu bila mereka mula-mula sampai ke Khaybar, ada di antara mereka kata Khaybar inilah tempat munculnya Nabi terakhir. Sebab dia subur, Khaybar subur, tanaman, ladang subur seperti Madinah. Madinah pun subur. Madinah pada kalaulah kita tengok dalam sirah, dia punya jenis pokok kurma dia ada lebih daripada 100 jenis. Ada barni, tapi yang kita tahu hanya ajwa, yang sebab itu yang paling mahal, sebab itu yang paling demand ajwa. Tetapi sebenarnya ada banyak jenis kurma di Madinah. Antara kurma yang Nabi suka juga adalah barni. Barni ni murah sebab tak dikomersialkan, tapi antara kurma yang Nabi suka adalah barni selain daripada ajwa yang ada disebut dalam hadis. Maka Khaybar ini subur sebagaimana Madinah adalah tempat yang subur. Maka sebahagian besar orang Yahudi apabila mereka tiba di Khaybar, mereka anggap di situlah tempat akan munculnya Nabi akhir zaman. Namun ada beberapa kabilah seperti kabilah Yahudi Banu Qainuqa, kabilah Yahudi Banu Nadir dan kabilah Yahudi Banu Quraizah, mereka teruskan lagi perjalanan sehingga mereka tiba di Yathrib yang kemudiannya bertukar nama menjadi Madinah. Ini adalah permulaan bagaimana orang Yahudi datang ke tanah Arab bila mereka kalah dalam peperangan dan dihalau keluar daripada kampung halaman. Lalu mereka datang ke tanah Arab sebab nak mencari Nabi akhir zaman. Sebab mereka dalam keadaan kena tindas, mereka dalam keadaan dibuli dan disakiti. Akan tetapi bila mereka dah berada di tanah Arab, dah menjadi kaya, dah menjadi pada waktu itu beroleh macam-macam kemuliaan, menjadikan mereka lupa segala janji-janji mereka. Dan bila Nabi SAW muncul, menjadi salah satu musuh utama Nabi SAW. Dan ini pengajaran dia. Kebanyakan manusia apabila dia dah senang dan selesa, kebanyakan, tak semua, banyak yang pada waktu itu berubah sikap dan perangai manusia. Kalaulah kita kadang-kala diuji dengan sakit, kan, kalau kita kena uji dengan sakit, macam-macam kita janji dengan Allah. Ya Allah, aku janji kalaulah aku sihat, maka aku akan buat ni, buat ni, buat ni, takkan buat dosa dah. Tapi bila sihat, manusia lupa dan dia kembali melanggar janji yang dia buat dengan Allah. Manusia ketika mana susah, sebahagian daripada kita ada yang diuji dengan susah ketika mana waktu PKP ataupun PKPP, PKPD, macam-macam nama PKP dia. Ada sebahagian kita mungkin ada janji. Kalaulah kita masih ingat, kita mungkin janji waktu tu mungkin tak boleh kerja, tak ada pendapatan, tak ada apa, macam-macam kita janji mungkin. Tapi bila Allah bagi kesenangan, Allah tarik kesusahan, maka sebahagian manusia kembali kepada melanggar kepada janji dia. Hampir semua manusia begitu. Dan itulah keadaan orang Yahudi waktu dia lari diri daripada Syam. Mereka datang dengan niat nak mencari Nabi akhir zaman. Tapi bila mereka dah senang, mereka dah berada dalam situasi ada kekayaan, dan mereka kenal itulah Nabi yang mereka cari, maka mereka pilih untuk menentang Nabi tersebut. Ini adalah antara pengajaran kehidupan kita boleh belajar daripada golongan Yahudi. Sama juga macam Yahudi kali pertama datang ke Palestin. Mereka pada waktu itu merayu simpati, meminta tolong, dan orang-orang Palestin menerima. Tapi apabila diberikan tempat, diberikan peluang, diberikan bantuan, maka sebahagian mereka yang mana kita nampak apa yang kita nampak pada zaman kita. Dan samalah juga kepada mana-mana bangsa, mana-mana manusia, bahkan mungkin kita, apabila diberikan kesenangan, pangkat jawatan, kekayaan, kemasyhuran, maka manusia kadang-kala boleh menjadi berubah perangai dan sikap dia.
Kemudian penulis buku rahimahullah menyebut, kenapa berlakunya perang Khaybar? Apa sebab Nabi menggerakkan tentera untuk bergerak ke Khaybar? Kata penulis buku rahimahullah, ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, bila Nabi dah berhijrah, maka ada 3 musuh yang terus menerus mengganggu Nabi. Ada 3 musuh. Walaupun Nabi dah berhijrah, Nabi dah tak ada kaitan dengan penduduk Mekah, maka kata para ulama sirah, ada 3 musuh yang terus menerus menyerang Nabi, menyakiti Nabi. Mereka datang ke Madinah pada waktu itu mengganggu kekecauan penduduk Madinah. Yang pertama, yang paling banyak mengganggu adalah golongan Quraisy. Itu paling banyak. Mereka datang ke Madinah bukan sekadar pada Badar, Uhud dan Ahzab. Sebenarnya banyak lagi peperangan kecil yang mereka cetuskan untuk menimbulkan kekacauan di Madinah. Banyak. Ada kadang-kala mereka hantar 20 orang ganggu. Ada kadang-kala mereka upah perompak untuk bunuh beberapa sahabat dan kemudian lari. Ada kadang-kala mereka datang rompak harta rampas, harta ladang, hasil ladang, lari. Maka Quraisy adalah antara musuh Nabi SAW ketika Nabi berada di Madinah. Dan Quraisy akhirnya menyerah dan mereka duduk di meja perjanjian sewaktu perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulqa'dah, bulan 11 tahun 6 Hijrah. Maka Nabi dah tak payah risaukan tentang Quraisy, sebab dah berdamai dengan Quraisy. Perjanjian sepatutnya 10 tahun, tapi selepas 2 tahun orang Quraisy langgar perjanjian sehingga membawa kepada pembukaan kota Mekah. Maka itu musuh pertama. Musuh yang kedua adalah kabilah-kabilah yang berada di Najd. Mereka ini banyak mengganggu Nabi. Sebab itu kalaulah kita nampak, mereka ada pernah minta kepada Nabi 10 orang sahabat untuk mengajar Al-Quran. Tetapi 10 orang tadi rupa-rupanya mereka nak jual kepada Quraisy. Itu jahatnya mereka. Maka terjadilah peperangan kecil sehingga menjadi daripada 10 orang tadi, mereka hanya berjaya membawa 2 orang ke Mekah. Itulah Zaid bin Dathinah dan Khubayb radhiyallahu anhu. Kisah yang terkenal, mereka jual 1 orang dengan harga 100 ekor unta supaya orang Quraisy boleh bunuh. Ini kabilah Najd. Begitu juga mereka pernah membunuh 70 orang sahabat Nabi. Mereka minta untuk datang mengajar Al-Quran, tetapi mereka bunuh 70 orang sahabat Nabi. Dikenali sebagai peristiwa Ma'unah, Telaga Ma'unah. Maka ini pun musuh Nabi, iaitu kabilah Najd. Cuma kabilah Najd ni dia lebih kepada mengikut arahan ataupun suruhan daripada Quraisy ataupun Yahudi. Mereka tak benci sangat kepada Nabi. Sebab itu selepas pembukaan kota Mekah, kebanyakan orang-orang Najd ini masuk Islam. Maka Nabi tak ambil peduli sangat dengan mereka. Tetapi ada satu lagi musuh yang ketiga yang merupakan mastermind. Mereka ni pada waktu itu cerdik, bukan cerdik, mereka cerdik dalam kejahatan dan banyak menyakiti Nabi SAW. Maka golongan yang ketiga ini adalah golongan Yahudi, yang asalnya mereka ada di Madinah. 3 keluarga besar, Qainuqa, Nadir dan Quraizah. 2 Nabi telah halau ketika mana mereka melanggar perjanjian. Dan yang ketiga Nabi pancung, bukan Nabi. Mereka pada waktu itu minta Nabi untuk memberi mereka peluang agar kesalahan mereka dihukum oleh teman baik mereka, sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az. Sebab mereka langgar perjanjian dan mereka khianati Nabi dalam peperangan Ahzab. Nabi tengah sibuk berperang dekat perang Ahzab. Ahzab ni maksudnya peperangan parit. Dan Nabi mempertahankan parit dengan 3,000 sahabat untuk tempoh 1 bulan. Bayangkan 1 bulan duduk dekat parit. Madinah kosong, tak ada orang, tak ada lelaki, hanya wanita dan kanak-kanak. Dan orang Yahudi Banu Quraizah ini mereka boleh serang wanita dan kanak-kanak. Padahal ada perjanjian dengan Nabi, sebab mereka nak pecahkan 2 Nabi punya tentera supaya tentera Ahzab boleh menyeberangi parit. Maka istilahnya mereka mengkhianati waktu peperangan. Maka Nabi SAW kepung kampung mereka untuk tempoh yang lama.
Dan akhirnya mereka minta izin dengan Nabi, wahai Muhammad, biarlah teman baik kami buat keputusan menghukum kami. Itulah Sa'ad bin Mu'az. Maka mereka sangka Sa'ad bin Mu'az akan maafkan mereka, sebab memang best friend. Sa'ad bin Mu'az ni mereka punya best friend. Sa'ad bin Mu'az adalah ketua kabilah Aus. Maka Sa'ad bin Mu'az pun didatangkan. Waktu tu dia dah tak boleh jalan, dia dah luka disebabkan peperangan Ahzab. Maka dia pun dibawa daripada Madinah ke perkampungan Yahudi Banu Quraizah. Maka semua orang-orang wakil Yahudi Quraizah jumpa dengan dia. Tolong bantu kami, kami menyesali kami silap dalam menyerang Islam ketika mana peperangan Ahzab daripada belakang. Tolong bantu, kita kawan, dah lama kawan. Begitu juga orang-orang Aus yang merupakan kabilah Sa'ad bin Mu'az, mereka pun minta sama. Wahai Sa'ad, ketua kami, ini kita punya kawan, best friend, kita punya teman, kita punya orang yang rapat, maafkan mereka. Tapi apa kata Sa'ad bin Mu'az? Dia isyaratkan dekat leher dia, yang lelaki semua kena pancung, walaupun kawan dia. Dan disitulah kata para ulama, dia mengutamakan Allah dan Rasul lebih daripada persahabatan, kerana mereka telah mengkhianati Nabi SAW pada waktu yang sangat getih, pada waktu yang sangat teruk, iaitu dalam keadaan perang. Dan mereka memang dah nekat nak bunuh dan bunuh wanita dan kanak-kanak. Maka orang Yahudi Banu Quraizah telah dihukum pancung, kecuali mereka yang tak terlibat dalam kejahatan tersebut, dan wanita dan kanak-kanak dibebaskan. Wanita dan kanak-kanak menjadi hamba, kecualilah kalau dia masuk Islam. Namun yang lelaki mereka dipancung, kecuali yang tak terlibat dan mereka yang masuk dalam Islam. Maka orang Yahudi banyak mengganggu Nabi. Maka Nabi SAW telah nampak tibalah waktunya untuk Nabi menghabiskan mereka, sama ada dengan berdamai ataupun untuk Nabi menyerang mereka. Maka pada bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijrah, maka Nabi SAW telah menggerakkan satu pasukan yang jumlahnya tak ramai, lebih kurang 1,400 orang. Tak ramai, 1,400 orang. Dan Nabi SAW telah keluar pada bulan Muharram, tahun yang ke-7 Hijrah. Maka ketika mana Nabi SAW keluar, maka Nabi perlu lantik pengganti untuk menjaga keamanan Madinah. Maka orang yang Nabi pilih, nama dia adalah Siba' bin Urfutah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Siba' bin Urfutah Al-Ghifari ni maksudnya dia bukan penduduk Madinah pun, dia orang Badui, dan dia telah dilantik untuk menjadi pemangku dan timbalan sewaktu Nabi SAW tidak ada di Madinah. Ketika mana Nabi SAW dah bergerak ke Khaybar, maka dalam sirah dicatatkan pada masa itulah Abu Hurairah baru datang kali pertama. Abu Hurairah dah masuk Islam lama dah, cuma Nabi tak izinkan untuk dia tinggal dekat Mekah. Maka Abu Hurairah dia baru datang kali pertama nak berjumpa dengan Nabi dekat Madinah. Maka dia pun datang. Ketika mana dia sampai ke Madinah, waktu itu adalah solat subuh. Maka Abu Hurairah bertanya, mana Rasulullah? Maka dimaklumkan kepada Abu Hurairah yang Nabi telah bergerak menuju ke Khaybar. Maka dia pun minta izin dengan Siba'. Mereka ni satu kabilah. Mereka bukan satu kabilah. Mereka pada waktu itu kedua-duanya adalah sahabat. Maka Siba' mengizinkan Abu Hurairah untuk pergi ke Khaybar. Maka berapa lama Abu Hurairah sempat dengan Nabi? 7 Hijrah, 8 Hijrah, 9 Hijrah, 10 Hijrah. Dia hanya sempat dengan Nabi 4 tahun 2 bulan. Sebab bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah Nabi dah wafat. Lebih kurang 4 tahun 2 bulan. Tapi walaupun 4 tahun 2 bulan, dia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Kenapa? Kata Abu Hurairah dan juga dalam riwayat Tirmizi dinukilkan, sebab dia tak nak tinggalkan Nabi SAW pada apa pun situasi. Dia sentiasa ikut Nabi.
Dan itulah antara sebab kenapa adanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah bukan kerana sahabat-sahabat ni malas bekerja, tak. Ashabus Suffah bukan kerana sahabat ni pada waktu itu mereka tak nak membina hidup yang lebih selesa. Tapi Ashabus Suffah kebanyakannya adalah sahabat yang mereka tak nak miss apa-apa wahyu hadis daripada Nabi. Sebab wahyu dia datang bukan dengan appointment. Contohnya Jibril akan buat appointment dengan Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku nak datang nanti lepas Isyak hari Rabu 19 Julai, standby." Ajak para sahabat untuk standby tulis wahyu nanti. Dia bukan begitu. Maka Ashabus Suffah yang banyak menyampaikan hadis kepada kita sebab mereka sentiasa dengan Nabi. Rumah mereka, tempat tinggal mereka, Suffah tersebut bersebelahan dengan rumah Nabi SAW. Mereka sentiasa ikut Nabi. Nabi musafir, mereka musafir. Nabi dekat masjid, mereka dekat masjid. Nabi pergi ke mana-mana, mereka ikut. Sebab mereka tak nak miss apa-apa daripada Nabi SAW. Lalu mereka tak bekerja, mereka tak ada rumah, mereka tak nak berkeluarga. Sebab itu Abu Hurairah pun kahwin selepas kewafatan Nabi SAW. Mereka nak ambil segala-galanya daripada Nabi SAW. Maka sebab itu bila ada orang pertikaikan Abu Hurairah masuk Islam lambat, dia hanya sempat duduk dengan Nabi 4 tahun. Kenapa dia lebih tahu banyak hadis berbanding sahabat yang lebih awal masuk Islam? Maka dikatakan kerana Abu Hurairah bukan macam kami. Kami balik rumah, balik dengan isteri, jumpa anak-anak, kami bekerja, pergi ladang. Tetapi Abu Hurairah dipilih untuk habiskan 24 jam sehari bersama dengan Nabi SAW. Maka sebab itu Abu Hurairah dengan Nabi lebih kurang 4 tahun 2 bulan. Namun banyak hadis yang beliau riwayatkan kepada kita daripada Nabi SAW. Lalu daripada sini kita belajar, seseorang yang bagi lebih untuk agama, maka dia akan dapat lebih walaupun dia Islam tak lama. Dan itu yang kita boleh nampak sebahagian daripada yang masuk Islam dan bagaimana diluangkan masa untuk belajar ilmu agama, maka ilmunya lebih daripada orang yang lahir-lahir sebagai Islam. Maka inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah dia tak sempat Badar, tak sempat Uhud, tak sempat Ahzab. Yang dia sempat hanyalah peperangan Khaybar yang berlaku pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Dan perang ni pun lama. Ianya berlanjutan antara sebulan ke 2 bulan. Nabi pergi ke Khaybar untuk tempoh yang lama. Maka bila Nabi SAW keluar daripada Madinah, maka orang-orang munafik telah maklumkan kepada Yahudi. Sebab orang munafik, mereka pada waktu itu adalah musuh dalam selimun. Dan kita nampak kebanyakan situasi Islam itu jatuh kerana ada yang dalaman pada waktu itu menjatuhkan. Samalah juga yang berlaku ketika mana zaman kita dalam peperangan melawan Zionis dan juga Yahudi, maka adanya dalaman yang pada waktu itu menggagalkan segala kemenangan. Maka orang munafik menzahirkan diri mereka Islam, tetapi mereka telah menghantar utusan kepada Yahudi, maklumkan Nabi telah tinggalkan Madinah pada tarikh sekian, berkemungkinan sampai sekian, berapakah kekuatan tentera Nabi dan apa yang Nabi bawa. Mereka maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila orang Yahudi dapat maklumat, maka orang Yahudi ni jumlah mereka tak ramai. Sama macam zaman kita, jumlah mereka tak ramai, tetapi mereka punya ally, mereka punya penyokong-penyokong ramai. Maka orang Yahudi, mereka punya penyokong daripada sudut manpower pada zaman itu adalah orang-orang daripada Najd, orang-orang daripada kabilah Ghatfan. Maka pemimpin Yahudi Khaybar telah minta bantuan daripada kabilah Ghatfan untuk bantu mereka dengan bayaran yang mereka akan bayar kepada golongan kabilah Ghatfan. Tapi Nabi lagi cerdik. Nabi dah boleh tahu apa yang orang Yahudi nak buat. Maka Nabi SAW tak terus pergi ke Khaybar. Nabi SAW telah menggerakkan tentera Nabi ke arah Ghatfan. Nabi gerakkan tentera Nabi ke arah Ghatfan.
Maka bila tentera-tentera Najd, tentera-tentera Ghatfan, mereka dah bergerak ke Khaybar dan mereka dapat tahu Nabi SAW menuju ke kampung mereka, maka mereka batalkan perjanjian dengan Yahudi dan mereka patah balik ke kampung mereka. Tapi Nabi tak nak serang pun, cuma Nabi tak nak mereka bantu orang Yahudi. Maka Nabi SAW gerakkan tentera ke arah Ghatfan, seolah-olah Nabi nak serang Ghatfan, tapi sebenarnya tujuan Nabi adalah untuk divertkan orang Ghatfan supaya tak tolong orang Yahudi. Maka sebenarnya Nabi SAW adalah antara panglima perang, seorang yang mahir di dalam taktikal perang. Maka Nabi berjaya membatalkan hasrat orang-orang Yahudi yang ingin meminta bantuan daripada golongan Najd, daripada orang-orang Ghatfan. Kemudian sekarang ini Nabi tahu, kalaulah orang Yahudi ini kalah, mereka akan lari ke arah Syam. Lalu situasi dia adalah Madinah, kemudian Mekah ke arah selatan, sementara Khaybar adalah ke arah utara tanah Arab. Dan selepas Khaybar, maka ke atasnya belah selatan adanya Syam, adanya Palestin dan sebagainya. Maka Nabi SAW tahu orang Yahudi kalaulah mereka kalah, mereka akan lari ke Syam, mereka akan lari ke utara, mereka akan lari ke utara. Maka Nabi SAW pusingkan tentera Nabi. Maka Nabi naik ke utara dulu, Nabi melewati Khaybar, Nabi naik ke utara dulu, barulah Nabi serang mereka daripada arah utara, daripada arah atas, supaya mereka tak boleh melarikan diri, sebab Nabi nak ini adalah peperangan yang terakhir. Maka sebenarnya kata para ulama sirah, Nabi SAW bukanlah menang kerana pada waktu itu mengharapkan mukjizat semata-mata. Tetapi kalaulah kita benar-benar mengkaji kehidupan Nabi SAW, Nabi sememangnya adalah orang yang hebat dalam segala sudut, dalam segala perancangan, dalam segala taktikal. Nabi pada waktu itu telah menyusun strategi Nabi SAW. Dan strategi adalah penting. Sebab itu ada pepatah Arab menyebut, orang yang tidak ada perancangan walaupun berada di kebenaran akan dikalahkan dengan kebatilan yang ada perancangan. Semuanya adalah perancangan. Kita lihat masyarakat Yahudi, mereka rancang kadang-kala beberapa ratus tahun ke depan. Perancangan mereka beberapa puluh tahun ke depan. Lalu tidak setiap orang kena ikut apa yang dia rancang. Sebagai contoh, kalaulah kita lihat perkataan teroris yang mereka gunakan pada umat Islam, mereka dah sebut-sebut perkataan itu daripada tahun 40-an. Perkataan teroris, Islam itu adalah pengganas. Atangwadi dalam bahasa Urdu, teroris dalam bahasa Inggeris, pengganas. Lalu kita dekat negara majoriti umat Islam, kita tak rasa sebab ramai Islam. Tapi kalaulah kita pergi kat negara Islam minoriti, sangat terasa. Pakai pakaian macam ni je, maka akan dituduh pengganas. Tak buat apa-apa, ada janggut, pengganas. Pakai pakaian Islam, pengganas. Dah dipotretkan Islam tu dengan satu nama pengganas. Tapi mereka dah war-warkan perkataan itu daripada tahun 40-an. Cuma nampak kesannya pada tahun 2020, 2018, 2017, tapi mereka dah merancang puluhan tahun. Itu adalah strategi. Lalu apa strategi kita? Apa strategi umat Islam? Yang mana kadang-kala kita lebih menggunakan tawakal tanpa ada sebarang usaha. Nabi SAW menunjukkan kepada kita usaha beserta dengan tawakal, maka itu adalah apa yang menjadi sifat Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah datang daripada arah utara supaya orang Yahudi tak ada tempat lari kalaulah mereka kalah dalam peperangan tersebut. Maka Nabi SAW tak tahu jalan. Nabi tak tahu jalan. Kita kalau tak tahu jalan pun kadang-kala kita tak nak guna Google Map ataupun Waze. Ini semua aplikasi Yahudi. Tak nak, kita tak payah guna. Lalu sesat. Lalu Nabi SAW
Nabi telah upah orang yang bukan Islam untuk menunjukkan jalan bagaimana nak pergi ke Khaybar daripada arah utara. So Nabi datang daripada arah bertentangan daripada Madinah. Sama juga macam waktu hijrah. Dalam waktu hijrah, Nabi SAW tak tahu jalan yang tak pernah dilalui oleh orang untuk sampai ke Madinah. Sebab Nabi tak boleh guna istilahnya jalan utama nak pergi ke Madinah. Orang Quraisy mencari Nabi. Mereka letakkan 100 ekor unta untuk kepala Nabi SAW. Barang siapa yang bawa Nabi hidup ataupun mati, 100 ekor unta. 100 ekor unta tu banyak. Dia bukan 100 ekor kucing, dia 100 ekor unta. Kalaulah unta yang betul-betul sihat zaman kita, harga dia boleh jadi 8,000 ataupun 7,000. Kalikan dengan 100 ekor unta, maka itu adalah jumlah dia. Mereka letakkan 100 ekor unta, ratusan ribu untuk Nabi SAW punya kepala. Maka Nabi memilih untuk ambil jalan yang tak pernah dilalui oleh sesiapa. Maka bagaimana Nabi tak tahu jalan? Adakah Nabi minta panggil Jibril, Jibril tolong tunjukkan jalan? Maka itu lain daripada ikhtiar manusiawi. Maka Nabi telah upah pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salah seorang Abdullah bin apa nama dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi telah upah dia untuk menjadi penunjuk jalan kepada Nabi walaupun dia bukan Islam pada waktu itu. Maka Nabi sangat mengambil berat tentang jalan yang betul, siapa yang menjadi penunjuk jalan. Di sini kata penulis buku, maka Nabi SAW kemudiannya telah mengupah seorang penunjuk jalan supaya boleh menunjukkan jalan bagaimana nak masuk ke Khaybar daripada arah utara. Kenapa? Nak menghalang orang Yahudi daripada melarikan diri ke Syam ketika mereka kalah dalam peperangan. So Nabi nak selesaikan orang Yahudi ini once for all, untuk selama-lamanya. Sama ada mereka kalah ataupun mereka berdamai, Nabi SAW tidak mahu mereka untuk lari. Maka inilah berlaku pada bulan Muharram tahun yang ke-7 Hijrah. Maka tentera Islam telah sampai ke Khaybar dalam keadaan orang Yahudi tak perasan. Dahsyat Nabi. 1,400 orang boleh bergerak, musuh tak perasan. Itu adalah Nabi. Sebab mereka bergerak pada waktu malam. Waktu malam berjalan, waktu siang mereka rehat. Lalu tidak ada yang nampak pergerakan Nabi SAW. Radar tak boleh baca kat mana tentera Nabi. Sama juga dalam peperangan, sama juga dalam peperangan pembukaan kota Mekah. Nabi punya tentera dah sampai dekat Marruz Zahran. Orang Quraisy tak tahu apa-apa. Nabi boleh sembunyikan maklumat. Kita kadang-kala nak mesyuarat, belum habis mesyuarat dah bocor dah semua jenis maklumat meeting. Itu zaman kita lah. Semua benda dah bocor. Susah pada waktu tu nak simpan maklumat, nak simpan data, nak simpan benda yang rahsia. Lagi-lagilah kalau kita kata dengan orang tu ni rahsia, jangan cerita pada sesiapa, lagi cepat tersebar. Itu adalah zaman kita. Tapi bagaimana Nabi boleh contain, Nabi boleh simpan maklumat? Itu adalah kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Yahudi tak tahu. Dalam riwayat hadis menunjukkan mereka bawa cangkul seperti biasa nak pergi ladang. Tiba-tiba nampak tentera Islam dah sampai di hadapan mereka. Maka di sinilah menjadi permulaan kepada peperangan Khaybar yang kita akan sambung pada bulan hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan sempena hijrah yang kita sedang masuk tahun hijrah, kita berazam untuk berhijrah menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih ada perubahan yang positif dalam kehidupan kita, apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Terima kasih banyak-banyak di atas segala perhatian yang telah diberikan. Subhanallah, alhamdulillah,
صل على سيدنا محمد اللهم يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.